We live. Okey Ustaz, kita boleh mulakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Allahumma faqih fi din wa ta'min. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua dan juga Ustaz. Selamat pagi ni Ustaz, kita sambung ke hadis ke-51 ke? Hadis yang ke-51. Surat 403. 403. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida sebagai pengurusi dan juga penggerak program ini, juga Kak Liza Desa serta ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa'ala diberikan kesihatan untuk kita meneruskan kelas pada pagi ini. Dan sebenarnya kita dah di hujung dah. Di hujung. Serba salah saya dibuatnya kerana ibu-ibu baru beli kitab kan. Baru beli kitab dan nak habis dah. Kita kena masuk kitab yang baru pula ya. Jadi tak apalah, kitab tu boleh dibaca ya, tak ada masalah. Mungkin Ustaz boleh repeat balik semula ke Ustaz? Apa dia? Boleh yang kata boleh repeat balik tajuk yang mula-mula ke macam mana ke? Rasanya kita sambung je lah tajuk yang akan datang kan. Okey. Banyak lah ni. Okey, boleh Ustaz. Okey, sebab keseluruhan kitab ini dari berapa bab? 53 ke berapa? 53. Tapi menariknya bagi kalau ibu-ibu nak tengok yang bahagian belakang sekali tu, dia ada keterangan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam hadis ya. Istilah-istilah tu sekadar baca bolehlah ibu-ibu ya. Kerana ini istilah yang dipelajari oleh orang yang takhasus dalam bidang hadis. Jadi kita bukannya takhasus dalam bidang hadis, kita hanya belajar ibrah daripada hadis. Okey. Jadi sebelum kita tengok bab yang ke-53 pada pagi ini, kita tengok dahulu beberapa kupasan ulama ibu-ibu sekalian ya berkaitan dengan kelebihan ilmu. Sebab kita belajar ni kitabul ilmi. Kita bukan belajar kitab tentang fiqh, tak. Untuk awal ni pengajian hadis kita hanya bincang tentang kitabul ilmi. Nanti dia ada kitabut taharah, yang tu barulah kita lumat bincang tentang fiqh berdasarkan hadis. Kitabus salah, kitabuz zakah, tapi zakat tu saya tak mampulah. Tapi apa kita tengok nanti. Okey, contohnya Al-Imam Syafi'i yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi berkata, "Laisal ilmu ma hufidha, laisal ilmu ma hufidha,
innamal ilmu ma nafa'a. Oh, minta maaf, saya lupa besarkan. Okey. Lepas kitabul ilmi, kita apa ya dalam susunan bab Imam Bukhari ni, lupa saya. Tib al-abwab fi sahih al-Bukhari. Mula-mula kitabul wahyi, kemudian kitabul ilmi, kitabul iman rasanya. Ingat saya lah, kitabul iman, lepas tu barulah dia pergi ke kitabul salah. Kitabul wuduk. Kitabul wuduk. Mm-mm. Oh, lepas kitabul ilmi, kitab apa? Kitabul wuduk. Sebab wuduk. Serius kitabul wuduk. Nampak? Jap, saya pula kitab ni di rumah tak tersusun lagi sebab apa nama banjir hari tu, terabur lagi. Okey, kita berwuduk Kak Syidah. Barakallahu fikum. Okey. Sekarang ni kita tengok kata Imam Syafi'i, ilmu ni bukan untuk dihafaz tapi untuk memberikan manfaat, ya. Laisal ilmu ma hufidha, innamal ilmu ma nafa'. Ilmu bukan untuk dihafaz tetapi untuk memberikan manfaat. Tapi ialah kalau sebahagian ilmu tu nak tak nak teori kena hafal. Contohnya pengajian Islam memang banyak formula yang kena hafal. Pengajian medik pun banyak formula kena hafal. Fizik pun sama, banyak yang kena hafal. Jadi yang teori-teori formula-formula tu kena hafal. Tetapi maksud Imam Syafi'i ialah jangan kita hanya tinggal dalam bab hafazan, tapi kita lupa daripada sudut amalan. Okey, itu maksud beliau. Kata Sufyan bin Uyainah, ini kita tengok sikit ya, bukan kita tengok semua. Awalul ilmi husnul istima'. Permulaan ilmu ni mendengar dengan baik. Sumal faham, kemudian faham, cuba memahami ilmu tersebut. Sumal hifz, kemudian hafaz formula yang penting. Sumal amal, kemudian beramal. Sumal nashr, kemudian menyebarkan ilmu tersebut, ya. فَإِذَا اسْتَمَعَ الْعَبْدُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم بنية صادقة على ما يحب الله تعالى أفهمه كما يجب. Apabila seseorang hamba tu, kalau kita mendengar betul-betul kitabullah, Al-Quranul Karim, sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang jujur, dengan niat yang ikhlas untuk melakukan sesuatu yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afhamahu kama yajib. Allah akan memahamkan dia perihal ilmu tersebut. Wa ja'ala lahu fi qalbihi nuran, dan Allah jadikan dalam kalbu dia ada cahaya. Maknanya dia mudahlah faham ilmu, ya. Okey. Jadi yang pentingnya apa dia? Mendengar dengan baik dengan niat yang shadiqah, niat yang benar, ya. Okey. Kemudian kita kata Sahal At-Tustari, ini seorang ulama sufi, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ma'usiyallahu ta'ala bima'siyatin a'zama minal jahli. Tidak ada satu maksiat yang lebih besar bagi Allah melainkan kejahilan. Itu Kak Syidah, ibu-ibu sekalian, ya, dulu dia ada perbincangan. Saya bincang dengan guru saya, lecturer Kias rasanya dulu. Kias ni di College University kat Kelantan lah. Tapi lecturer tu kami baik dengan dia, selalu belajar dengan beliau. Jadi seingat saya dengan beliau lah Ustaz Azhar. Dia sebut, dosa yang dilakukan oleh orang berilmu lebih besar daripada
dosa yang dilakukan oleh orang jahil. Kerana tadi dia buat dosa dalam ilmu, dalam keadaan dia tahu. Orang jahil dia buat dosa dalam keadaan tak tahu. Okey. Tetapi dia ada tetapi tu. Tetapi kejahilan itu sendiri merupakan satu dosa yang besar. Tidak ada usaha menambah ilmu, membiarkan diri dalam kejahilan, itu merupakan satu kesalahan yang besar ataupun dosa yang besar. Jangan, maknanya orang yang tidak mahu mengaji agama itu, dia tak berzina, dia tak berjudi, dia tak minum arak, dia tak kacau hidup orang, tapi dia membiarkan dirinya dalam kejahilan, baca Quran pun tak pandai, tapi dia biarkan, dia tak pandai tapi dia tak nak belajar. Apa benda hadis Nabi pun dia tak tahu, ya. Jadi orang itu sendiri berada dalam lembah dosa sebenarnya. Jadi bayangkan kalau kita ni orang Islam tapi tak pernah tahu tentang hadis Nabi. Bahkan bila orang sebut tentang hadis tu apa ya, tak tahu. Jadi adakah kita tak ada perasaan malu sebagai umat Nabi SAW tapi tak tahu adanya hadis? Kita tak belajar hadis tak apalah, tapi kawan-kawan kita tahu ada hadis. Hadis ini bukan untuk pengajian agama je. Seluruh umat Nabi SAW kena tahu adanya hadis, dan sedikit sebanyak kena belajar hadis Nabi SAW. Tak boleh nak biar macam tu je. Okey. Jadi dalam bab ini qila ditanyakan kepada Sahal At-Tustari, fahal ta'rifu syai'an ashadda minal jahl? Adakah tuan guru tahu benda yang lebih teruk daripada kejahilan? Tadi dia kata maksiat yang paling besar ialah kejahilan. Tapi ada lagi tak benda yang lebih besar daripada kejahilan itu sendiri? Okey. Kata Sahal rahmatullahi alaih, ada al-jahlu bil jahli. Katanya al-jahlu bil jahli, iaitu jahil tentang hakikat dirinya yang jahil. Ini dipanggil sebagai al-jahlul murakkab. Murakkab ni apa ibu-ibu sekalian? Dia tersusun ataupun berlapis. Jahil demi jahil, berlapis-lapis dia punya kejahilan dia. Jadi manusia kan dia ada 4 bahagian. Satu, manusia yang ni kita dah bincang dulu. Ini saya nak ulang balik je. Manusia yang berilmu dan dia sedar bahawa dia berilmu, bersahabatlah dengan dia. Dia berilmu dan dia sedar bahawa dia berilmu, maka kita kena bersahabat dengan dia. Contoh, Ustaz Endang, contohnya Ustaz Nazri Mustaqim ataupun siapa. Kita bersahabat dengan mereka. Yang kedua, orang yang berilmu tetapi dia tak sedar bahawa dia berilmu. Dia berilmu tapi dia tak sedar hakikat dirinya sebagai orang berilmu. Puan Azian ada terbuka video. Puan Azian kena tutup ya. Baik. Jadi dia berilmu tapi dia tak sedar bahawa dirinya berilmu, maka orang begini kita kena aikizu, kejutkan dia. Kejutkan dia, ustaz ni ada ilmu, bukan tak ada ilmu. Ustazah ada ilmu, belajar bahagian pengajian Islam, tapi kenapa tak mengajar? Kenapa tak kongsi dengan kami 1-2 ayat Al-Quran? Dia berilmu tapi dia tenggelam dengan dunia kerja dia dan sebagainya, sampai dia terlupa hakikat dirinya sebagai orang berilmu. Aikizu, kejutkan dia. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang jahil dan dia sedar bahawa dia jahil. Yang ni kita kena didik dia. Okay, ajak dia, jom kita datang kelas. Kelas ni ada banyak, pilihlah kelas mana satu. Nak belajar yang mana dulu? Berapa banyak boleh peruntukkan masa untuk belajar? Dia kata sekarang ni saya ni agak sulit dengan kerja, nak cari pendapatan, buat kuih dan sebagainya. Sekali seminggu boleh ke? Saya ada masa free seminggu sekali. Kata tak apa, okey, seminggu sekali tu nak belajar bahagian apa? Okey. Dia kata dia nak belajar baca Quran lah. Baca Quran pun merangkak lagi. So tak apa, kita pun ajak dia belajar Quran dahulu. Tanam semangat cintakan ilmu dalam diri dia. Akhirnya dia pun sedar bahawa dia perlu menambahkan lagi ilmu yang lain di samping dia meneruskan kehidupan untuk bekerja dan sebagainya.
Dan golongan keempat, iyazan billah, yang disebutkan oleh Sahal At-Tustari, dia jahil dan dia tak sedar bahawa dia jahil. Orang macam ni kita jangan berkawan dengan dia. Sekadar tegur-tegur bolehlah, tapi nak jadikan kawan, nak duduk semakan semeja dengan dia, tak boleh. Ia akan lebih banyak menghabiskan masa kita. Dan saya pun ada orang macam tu. Orang macam tu saya tak kawan sangatlah. Bukan kita sombong, tapi kita tak nak membazir masa dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Ya? Kerana kata Sahal At-Tustari, li'anna al-jahla bil-jahli yasuddu babat ta'allumi bil-kulliyah. Kerana apabila kita jahil murakkab, maka ia akan menutup pintu pengajian sepenuhnya. Maknanya tak adalah kita nak minat belajar sebab kita jahil tentang hakikat diri kita yang jahil. Kita tak sedar diri. Ya? Okey, baik. Itulah beberapa kalam ulama, dan mungkin kita boleh tengok satu dua lagi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "I'lam anna al-ilma illam yanfa'aka darrak." Ketahuilah kalau ilmu itu tidak memberikan manfaat kepada saudara, ilmu itu akan memudaratkan saudara. Jadi maknanya Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaih ingin menegaskan ilmu ni ada dua bahagian, ya. Satu, ilmu yang akan memberikan manfaat, yang kedua ilmu yang boleh memberikan mudarat. Jadi kita kena pilihlah, kita nak ilmu yang mana satu, al-ilmun manafi' ataupun al-ilm al-mudar, yang memberikan mudarat. Okey. Jadi itu beberapa kalam ulama berkaitan dengan ilmu, dan kita akan masuklah dalam, kita kata apa, pengajian hadis, ya. Okey. Okey, sorry. Ada satu, Az-Zuhri, al-ilmu afdalu minal amal liman jahil wal amal afdalu minal ilmi liman alim. Ilmu lebih afdal daripada amal atas dasar kejahilan. Dibandingkan kita menuntut ilmu dengan orang yang beramal dalam keadaan jahil, lebih baik kita menuntut ilmu. Baik. Manakala amal itu sendiri lebih afdal kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu, dia kena beramal dengan ilmu yang dia ada, bukan sekadar memberikan tumpuan kepada ilmu semata-mata, meninggalkan amalan. Itu tak boleh. Jadi bagi orang yang, tak apa pada Zainul je. Bagi orang yang berilmu, maka yang afdalnya dia beramal. Bagi orang yang jahil, yang afdalnya dia menambahkan ilmu. Itu secara khusus. Tapi secara umumnya, orang yang berilmu dengan orang yang jahil, kedua-dua mereka mesti menambahkan khazanah ilmu. Okey, baik. Okey. Okey, sekarang kita tengok pada hadis. Hadis riwayat ini cerita Ali, ya, cerita Ali, dan jarang kita jumpa hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Talib. Okey. Maknanya Abu Bakar jarang kita jumpa, hadis Umar jarang kita jumpa, hadis Uthman jarang kita jumpa, hadis Ali pun jarang kita jumpa. Tapi walaupun jarang kita jumpa hadis Umar, Uthman hadis yang mereka riwayatkan berkualiti tinggi. Contohnya Umar lah. Umar, hadis beliau riwayatkan memang kualiti tinggi. Antaranya satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang namanya Umar, orang lain tidak riwayatkan, ialah hadis innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan bermula dengan niat. Itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tidak diriwayatkan oleh orang lain. Jadi dia punya kualiti hadis itu sangat tinggi. Uthman bin Affan walaupun jarang meriwayatkan hadis, pun beliau meriwayatkan hadis level tinggi, antaranya hadis berkenaan ambil wuduk. Jadi hadis ambil wuduk ni adalah beberapa orang sahabat yang terkenal, antaranya Abu Hurairah, kemudiannya siapa lagi, ya? Dan yang paling terkenal hadis riwayat Abu Hurairah dan juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma berkenaan dengan cara ambil wuduk menepati sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Hadis ini Imam Bukhari letakkan dalam saya ambil hadis yang lain rupanya. Ini Kitabul Ghusl. Kita bukan bincang Kitabul Ghusl. Minta maaf ya. Saya kena ni balik. Bab man istahya. Bab man istahya. Bab man istahya. Fa'amara. Yang ni saya silap ambil hadis pula. Hadisnya hadis yang sama tapi dia riwayat yang berbeza ya. Okey ni, Kitabul Ilmi bab man istahya fa amara ghairahu bisu'al. Ingat lagi tak ibu-ibu? Sebelum ni kita bincang hadis sebaik-baik wanita ialah wanita Ansar. Kerana apa? Kerana mereka tidak perasaan malu dalam diri mereka tidak menghalang mereka untuk bertanya. Tapi sekarang ni Imam Bukhari bawa bincang pula hadis tentang malu. Tapi macam mana malu tu kita nak mengurus perasaan malu tu agar perasaan malu itu tidak menghalang kita untuk menambahkan koleksi ilmu kita. Yang tu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam tajuk bab sesiapa yang merasa malu dan lalu dia menyuruh orang lain untuk bertanyakan soalan mewakili diri dia. Okey, bermakna di sini malu ada dua bahagian. Satu namanya al-hayaul mahmud, malu yang terpuji, dan yang keduanya ialah al-hayaul mazmum, malu yang dikeji. Dalam bab menuntut ilmu pun malu ni pun terbahagi kepada dua bahagian. Malu al-mahmud yang terpuji wal hayaul mazmum, malu yang dikeji. Okey, apa contoh malu yang dikeji? Iaitu malulah nak tanya, nanti orang pelekeh lah dan sebagainya, akhirnya dia tak mendapat ilmu kerana perasaan malu tadi. Itu merupakan al-hayaul mazmum yang telah kita kupaskan dalam pengajian kita yang lepas. Rupa-rupanya dalam masa yang sama ada bagi guru ataupun bagi murid ni bahasa Arab ya, bagi murid ataupun talibul ilm, penuntut ilmu, pun ada al-hayaul mahmud, malu yang terpuji ya. Bagi guru yang menyampaikan ilmu dan bagi anak murid yang ingin mendapatkan ilmu pun ada malu yang terpuji. Contohnya apa malu yang terpuji? Seorang guru dia berasa malu untuk menyebutkan perkataan-perkataan tertentu kerana ia melibatkan soal maruah, air muka. Lalu dia menukar perkataan itu kepada perkataan lain yang lebih sesuai. Ataupun menggunakan bahasa yang standard diperakukan dalam bahasa kita. Itu merupakan al-hayaul mahmud. Memang guru wajar untuk mengelakkan diri daripada bercakap menggunakan istilah-istilah yang membuatkan orang lain berasa malu. Dia pun berasa malu dan benda itu boleh menjatuhkan maruah dia. Jadi digunalah istilah-istilah yang lain bagi memudahkan kefahaman seseorang, tidak mengelirukan orang lain, kefahaman itu sampai. Anak murid pun mesti ada perasaan malu dengan mengelakkan diri daripada bertanya sesuatu yang tidak memberikan manfaat, daripada bertanya tanpa putus sesuatu yang akan mengganggu emosi orang lain, ataupun bertanya sesuatu dengan menggunakan bahasa yang tidak ada adab. Ini merupakan al-hayaul mahmud, malu yang terpuji. Ya, ibu-ibu? Okey. Hadis ini disampaikan oleh seorang ulama yang terkenal ini, Musaddad, guru Bukhari. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال, Ali berkata,
Apa dia? Kuntu rajulan mazza. Saya ni lelaki yang, minta maaf, mudah keluar air mazi. Jadi dia guna perkataan syiddah pada huruf zal itu, ibu-ibu sekalian, menunjukkan kekerapan. Ya, saya lelaki yang mudah keluar air mazi. Fa'amartu al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu an. Saya pun minta al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu an yas'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal diri saya tadi. Maknanya kalau air mazi itu kena keluar, kena kain, apa yang perlu dilakukan, ataupun kalau keluar air mazi, apa yang perlu dilakukan. Fasa'alahu faqal fihil wudu. Lalu bila ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dia kena ambil wuduk. Okey. Jadi hadis ini akan dibahas panjang dalam bab kitabul fiqh nanti ataupun kitabut taharah. Kita akan sebut sedikit, tapi hari ini kita nak fokus tentang hadis dalam bab kitabul ilmi, bukannya kitabut taharah. Sedikit sebanyak kita akan sentuhlah pasal taharah. Sebelum itu, ibu-ibu sekalian, ada baik untuk kita kenal tiga ulama ini. Bermula dengan Musaddad, guru Bukhari yang terkenal ni. Ya. Beliau seorang ulama yang terkenal dan makna dalam dunia hadis ni, nak tak nak mesti biasalah dengan nama Musaddad. Dan nama dia pun pelik ya. Musaddad bin Musarhad. Boleh lah ni kalau ibu-ibu nak dapat cucu ke Kak Syida. Dah ada cucu Kak Syida? Belum ada cucu, nanti insya-Allah Kak Syida ada cucu. Bolehlah ni. Nama Musaddad, nama Musarhad. Tapi saya rasa tak payahlah ya. Itu sulit nak sebut. Kalau nama Musaddad nak sebut, nak panggil apa? Mus. Saddad. Okeylah. Tapi saya rasa carilah nama lain. Banyak lagi nama lain kan. Tapi nama dia unik macam mana? Musaddad bin Musarhad bin Musarbal. Ini pelik. Memang pelik namanya. Semuanya Musaddad dan semuanya mus. Semuanya mus. Musaddad bin Musarhal bin Musarhad bin Musarbal. Okey, jadi memang pelik nama beliau. Tapi memang ahadu a'lamil hadis, salah seorang tokoh yang terkenal dalam dunia hadis, dan beliau lahir sekitar tahun 150 Hijriah. Okey, baik. Ini anak-anak murid beliau lah ni yang ramai-ramai ni. Juwairiyah bin Asma. Juwairiyah tu nama lelaki rupa-rupanya ibu-ibu sekalian. Nama wanita pun ada, jangan bimbang. Isteri Nabi kan nama Juwairiyah. Tapi rupanya ada juga lelaki nama Juwairiyah. Masya Allah, saya pun baru tahu ni. Lelaki nama Juwairiyah. Okey. Ibn Uyainah pun murid beliau juga. Sufyan bin Uyainah tadi. Waqi' dan ayahnya Al-Jarrah, Waqi' bin Al-Jarrah pun anak murid dia, anak beranak tu, ya. Yahya Al-Qattan ni memang pakar dalam bidang hadis. Yahya bin Qattan ni ulama besarlah, pun anak murid beliau. Fudail bin Iyad, siapa tak kenal Fudail bin Iyad? Ini ulama sufi, anak murid beliau juga. Dan yang paling penting, anak murid beliau yang paling terkemuka tidak lain dan tak bukan ialah Al-Imamul saya silap. Maaf. Bukan anak murid beliau, guru beliau. Astagfirullah, boleh saya silap pula. Ini guru beliau, Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, Yahya Al-Qattan, itu guru ya, saya silap. Ini anak murid beliau, Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, Abu Zur'ah, Abu Hatim, ni besar ni. Ibu dalam dunia hadis ni, kalau orang belajar hadis lah, ibu tak apa ya. Orang belajar hadis, kalau tak pernah dengar nama Abu Zur'ah, tak kenal tak apa lagi. Tapi tak pernah dengar nama Abu Zur'ah, minta maaf, dara belum belajar hadis lagi. Ataupun baru belajar setahun, 2 tahun hadis. Tak pernah dengar nama Abu Hatim ni, minta maaf lah, memang tak belajar hadis lah jawabnya. Ibu-ibu tak apa, sebab ibu-ibu bukan bidang hadis. Ini orang yang belajar hadis. Mesti pernah dengar nama Abu Zur'ah, mesti pernah dengar nama Abu Hatim, ini ulama besar. Ya. Jadi ini sedikit sebanyak berkaitan dengan Musaddad bin Musarhad bin Musarbal, ya, bin Musarbal, dan moyang dia pun mus juga, mus Taurid.
Mus semuanya. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustawrid. Tak tahulah, takut Datuk di atas lagi tu pun mus juga kan. Okey, Masya Allah. Ini satu, takut memang dia dah bagi nasihat dah. Dapat anak nanti, aku nak semuanya mus. Dan kalau tadi kita katakan Mustawrid nama moyang dia, ini riwayat lain kata lain. Tak. Bukhari kata bukan Mustawrid. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mura'bal. Maknanya yang sekali itu bukan mus tapi Mura'bal. Pelik-pelik lah nama, apalah maksud nama tu. Wallahu alam. Boleh jadilah dia ni bukan orang Arab dah kot ya. So nama dia pelik-pelik sikit, saya pun tak tahulah ibu-ibu sekalian ya. Okey, baik. Jadi di sini ada riwayat lain daripada Al-Imam Al-Bukhari kata memang namanya macam ni. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mura'bal. Kemudian ada yang kata pula bin Mugharbal. Ada khilaf ulama tapi sebenarnya mu belakalah kita katakan. Okey. Okey, kita lupakanlah, tak apalah yang tu. Kerana kita nak kenal Musaddad ni siapa. Dan yang keduanya, orang yang perlu kita kenali tak lain dan tak bukan ialah Muhammad bin Al-Hanafiyah. Biasa ke ibu-ibu mendengar nama ni, Muhammad bin Al-Hanafiyah? Kak Syida, Kak Liza dan lain-lain? Pertama kali dengar Ustaz. Pertama kali dengar. Maknanya Kak Syida bukan jenis novelis nak kot. Tak baca buku-buku klasik? Tak baca. Okey, Kak Liza, biasa dengar nama Muhammad Al-Hanafiyah? Tak biasa Ustaz. Tak biasa? Saya masa sekolah rendah lagi rasanya ada baca buku novel klasik Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dah adalah nama-nama tokoh-tokoh klasik dulu kan. Okay. Ibu Nyonya sendiri tak biasa dengan nama Muhammad bin Al-Hanafiyah? Ustaz, tak biasa. Tak biasa juga Ibu Nyonya Tak. Okey, barakallahu fikum. Muhammad bin Al-Hanafiyah ialah tokoh Syiah yang terkenal. Tokoh yang dikaitkan dengan Syiah, tapi beliau bukan Syiah pun. Dikaitkan dengan Syiah yang dianggap sebagai salah satu daripada imam Syiahnya ialah Muhammad bin Al-Hanafiyah. Tahu ke Muhammad bin Al-Hanafiyah ni anak siapa? Okay, ada tak nama ayah dia di sini? Ni teka-teki ya ibu-ibu sekalian. Cuba tengok di sini. Siapakah ayah Muhammad bin Al-Hanafiyah? Jawapannya ada di sini. Okay. Apakah nama ayah Muhammad? Apakah nama ayah Muhammad? Okay. Siapa tahu? Hanafiyah tu lah Ustaz. Ibnil Hanafiyah. Pandai Kak Liza. Kan ada orang yang ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Tak ada Okey. Kak Liza, barakallahu fikum, tapi jawapannya salah. Jawapannya salah. Habis tu kalau jawapannya salah, agak-agaknya siapa ayah Muhammad bin Al-Hanafiyah? Munzir Al-Thawri. Macam mana boleh jadi Munzir Al-Thawri? Kalau Munzir itu, kalau dikatakan anak, logik lagi. Sebab dia ke belakang. Maknanya yang ini dia makin muda, dia makin muda, dia makin muda, dia makin muda. Ibu-ibu maklumkan ini sanad, ini generasi yang paling muda, Musaddad. Abdullah dengan bin Abi Daud ni lebih tua lagi, A'mash lagi tua, Munzir lagi tua. Okey. Siapakah ayah Muhammad bin Al-Hanafiyah? Saya dah bagi clue jawapan dah. Tak nampak lagi macam mana? Al-Miqdad bin Aswad je lah tinggal. Apa dia? Al-Miqdad. Al-Miqdad? Tak betul. Tak, ada sini je. Sini je nama dia. Al-Miqdad tu lain dah. Bukan Ustaz. Abdullah bin Abi Abdullah? Talib.
Hadis, hadisnya Mustadid. Siapa sebut Abdullah tadi? Saya. Abdullah ibu, okey ibunya. Satu lagi saya dengar jawapan lain. Siapa yang sebut? Musdad. Musdad. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Talib, siapa jawab? Puan Azian. Ya, saya. Ali lah ibu-ibu sekalian. Macam mana ibu-ibu boleh pusing ke Musaddad kan? Saya kata Musaddad ni lagi muda. Abdullah ni, ni lagi muda ni. Dia macam ni. Saya ambil hadis daripada guru saya. Bukhari kata guru saya nama Musaddad. Musaddad ambil hadis daripada guru dia Abdullah bin Daud, lagi tua. Standard lah lagi tua tapi tak semesti lagi tua. Dia ambil daripada Amash, Amash lagi tua. Munzir As-Sawri lagi tua. Munzir ambil daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah lagi tua. Dia ambil daripada Ali bin Abi Talib lagi tua. Maknanya logik ke kalau yang ke depan-depan ni ayah kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah? Tak logik kan? Tak logik lah Munzir, tak logik lah Amash, lagi lah tak logik Musaddad. Okey, jadi jawapannya ialah Ali. Muhammad bin Al-Hanafiyah ialah anak Ali bin Abi Talib. Jadi saya nak ibu-ibu faham tu konsep dia. Makin tua tu. Kan di sini kan sahabat Nabi Ali ni. Muhammad ni ialah tabi'in, dia muda sedikit. Amash ni tabi'in ke tabi'in. Okey. Jadi di sini ibu yang dirahmati Allah, nama dia aja Muhammad bin Al-Hanafiyah, tapi kalau ikut nama kad pengenalan beliau, Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Ya, Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Manakala Al-Hanafiyah ialah nama gelaran ibu beliau. Cuba tengok ni. Al-Sayyidul Imam Abul Qasim Abu Abdullah Muhammad bin Al-Imam Ali bin Abi Talib. Yakni Abu Talib tu namanya Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu namanya Syaibah bin Hashim. Hashim tu namanya Ammar bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Qusay ni pun bukan nama sebenar, ya. Al-Qurashi, beliau bangsa Quraisy. Al-Hashimi, beliau bangsa keluarga Bani Hashim. Al-Madani, beliau orang Madinah. Saudara kepada Hasan dan Husain, saudara kandung tetapi berlainan ibu. Hasan dan Husain ni ibu mereka siapa nama? Fatimah. Fatimah. Manakala ibu Muhammad bin Al-Hanafiyah ialah seorang tawanan perang dalam perang Yamamah. Bila berlaku perang tu, ada tawanan perang. Ali ambil tawanan perang tu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq tu lah. Tawanan tu dapat kepada Ali, namanya Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Kerana dia berasal daripada Bani Hanif, maka kalau lelaki yang berasal dari Bani Hanif dipanggil Al-Hanafi. Kalau wanita yang berasal dari Bani Hanif dipanggil Al-Hanafiyah. Okay, nampak ibu-ibu? Oh, nama gelaran lah, gelaran bagi keluarga dia lah Hanafiyah ni. Yes, Kak Oh, Liza. ingat Kak Ibni tu, ingat kan anak lelaki dah. Tertipu kan? Tertipu kan? Terima kasih Nama Ustaz. mak dia tu Khawlah. Khawlah. Biasa dengar nama Khawlah tu biasa dengar. Khawlah, nama Khawlah biasa dengar, tapi itu Khawlah lain tu yang Kak Syida dengar tu. Tadi Sebab kan Khawlah cakap ramai. isi kepada Adi. Adi kadang dengar ceramah Ustaz cakap Khawlah tu isi kepada Adi, tapi tak Itu nampak Ali. macam tu. Tu lain lah, ni isteri Ali ni. Isteri Ali Khawlah binti Ja'far, bangsa Hanif. Dia macam-macam ni. Halimah. Okey, cuba ibu-ibu tengok ya. Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah dia berasal dari Bani apa? Bani Sa'di. Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Kalau suami dia, contohlah kita katakan, saya pun tak tahu nama suami dia apa. Contohlah Halim. Okey, Halim, apa dia? Gelaran dia belakang tu. As-Sa'ad. Sa'adi. As-Sa'di. Halim As-Sa'di, manakala Halimah As-Sa'diyah. Dia macam tu, dia kena tambah ta. Macam Kak Syida lah. Dr. Abdul Rahman apa dia? Tak tahulah. Apa dia nama?
Adit. Payahlah country home sini, nama moden duduk Malaysia dah pernah orang putih. Rawang kita katakan. Ar-Rawanji. Tapi kat Syida Ar-Rawanjiyah. Dia tak boleh jadi Ar-Rawanji, Ar-Rawanjiyah, wanita. Macam Kena letak Al-Hashimi. tamar butah tu lah Ustaz untuk tegaskan tamar wanita. Macam Kak Liza lah orang mana? Al-Pinanji, Al-Binanji. Kalau Kak Liza, Al-Binanjiyah. Anda kena tambah begitu. Okey. Begitulah dengan wanita yang yang berzina pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dipanggil Al-Ghamidiyah. Kalau lelaki Al-Ghamidi, kalau wanita Al-Ghamidiyah. Sa'ad bin Sa'id Al-Ghamidi yang qari Quran tu kan, ilmu ulama besar atau imam besar di Masjidil Haram ke mana? Sa'ad bin Sa'id Al-Ghamidi yang dulu-dulu. Okey. Jadi di sini Khawlah ni seorang wanita yang berkulit hitam. Kata Asma, ra'aitul Hanafiyata wa hiya sauda. Saya tengok Hanafiyah ni, yakni Khawlah, merupakan seorang wanita yang berkulit hitam. Lalu kita kena tahu dalam Islam ni, apabila seorang wanita menjadi tawanan menjadi hamba kepada seorang Muslim, okey, kita bukan kata Islam menggalakkan penghambaan, tapi Islam membenarkan penghambaan dengan maksud yang suci, antaranya menjaga wanita yang tak tahu nak ke mana dah. Kalau dibebaskan dia akan bela. Saya nak buat apa saya kalau dibebaskan? Jadi lebih baik dia jadi hamba, diberi makan, diberi minum, dijaga, diberi tempat tinggal, dilayan seperti keluarga, daripada dia ni duduk tanpa mengetahui nasib dia kan. Jadi, dan yang menarik ni Islam ni, dia buat satu hubungan yang baru, satu undang-undang. Wanita yang menjadi hamba tu sebenarnya bagaikan isteri kepada tuan. Dia tak nama isteri tapi bagaikan isteri kepada tuan. Dia macam kita, seorang lelaki nak berkahwin dengan wanita, ikatannya dengan lafaz saya terima nikahnya sekian bin sekian dengan mas kahwin sekian-sekian. Kisah dengan lafaz tu je. Yang tak sampai seminit tu tiba-tiba ibu nyonya pun menjadilah isteri kepada Tuan Haji. Okey. Dengan lafaz yang tak sampai 1 minit. Jadi suami. Manakala yang tawanan perang tadi pun apabila menjadi tawanan perang, menjadi hamba kepada seorang Muslim, sebenarnya dia bagaikan menjadi isteri kepada tuan tersebut. Justru tuan itu tak boleh melakukan dia sebagaimana hamba. Kena berikan layanan terbaik, cuma kena buat kerjalah sikit. Buat kerja sikit macam suami lah. Suami yang lain, isteri yang lain pun buat kerja. Sesiapa pun kat rumah ni buat kerja. Maka hamba tadi pun buat kerja juga. Tetapi halal mereka melakukan hubungan suami isteri dengan hamba tadi kerana sebenarnya pangkat dia tu bagaikan isteri. Cuma tak nama isteri. Bagaikan isteri cuma nama je bukan isteri. Okey, baik. Sebab apa? Sebab ini dipanggil sebagai memberikan dengan minta maaf nafkah zahir dan batin kepada hamba tadi yang juga memerlukan nafkah batin seperti kasih sayang, perhatian daripada seorang lelaki, dia perlukan orang panggil apa, ada orang lelaki ambil berat pasal dia, teman hidup dia perlukan juga. Tapi untuk dia menjadi isteri, tak boleh nanti kacau rumah tangga pula. Kita ialah kalau nak kahwin 2, kahwin 3 pun dah berperawasakan, apalagi kalau ambil terus jadi isteri, tak boleh. Tapi pangkatnya bagaikan isteri, perlu diberikan nafkah zahir, berarti tempat tinggal, pakaian, makan minum, nafkah batin, kasih sayang, pendidikan, orang panggil apa, sentuhan sebagai seorang lelaki yang sah dan sebagainya. Ada orang ambil berat, orang tanya khabar, kalau sakit demam pun boleh diuruskan dengan baik. Semua jaga, bagaikan isteri sendiri. Cuma isteri itu pastilah ada level tersendiri. Okey, saya nak ceritanya tak boleh salah fahamlah dengan Islam. Sebagaimana seorang suami dan isteri, na'udzubillah min zalik, yang bercerai talak satu, walaupun mereka bercerai talak satu, sebenarnya ada lagi garis penghubung antara suami dan isteri tersebut. Sebab itu apabila berlaku perceraian, talak satu na'udzubillah, antara suami dan isteri, adakah isteri itu boleh keluar daripada rumah? Tak boleh.
Apalagilah sekarang ni rumah tu dikongsi suami isteri. Lagi-lagilah pening siapa nak keluar ni. Rumah ni rumah bersama. Okey, yang kedua, apabila mereka tinggal serumah, bolehkah isteri tadi kena tutup aurat ke macam mana? Maka sebahagian ulama menyatakan isteri tadi tidak perlu menutup aurat yang biasa seperti rambut, seperti tangan, lengan ni tak boleh tutup pun tak apa, cuma bahagian badan je lah. Tapi dia punya rambut dia tak pakai tudung tak apa, nak pakai baju lengan pendek pun tak apa, nak pakai seluar nampak betis pun tak apa. Itu tidak ada masalah. Walaupun mereka dah macam bercerai talak satu, kerana bercerai talak satu bukan bererti memutuskan hubungan suami isteri. Cuma dia dipanggil macam kalau lampu isyarat tu macam lampu kuning. Lampu kuning ni kalau ikut istilah pengguna kereta, lampu untuk memecutkan. Ataupun polis kata bolehlah langgar lampu kuning ni, polis tutup mata lah. Maknanya ada lagi hubungan sebenarnya. Sebab itu bila mereka nak jadi suami isteri balik, mereka tak perlu akad yang baru. Mereka hanya perlu rujuk. Hanya perlu kepada rujuk aja. Tak perlu kepada akad yang baru. Apapun, kita doakan pada Allah agar hubungan kita suami isteri kekal bahagia sampai selama-lamanya, tidak berlaku perceraiannya. Okey, baik. Saya nak ceritanya begitulah. Jadi Muhammad bin Al-Hanafiyah ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang meninggal pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau merupakan anak Ali bin Abi Talib. Cuma apa yang saya fahami, tapi saya lupa kat mana tu, nak tengok, beliau lebih dikenali sebagai Muhammad bin Al-Hanafiyah, bukannya Muhammad bin Ali, kerana nak sebutnya beliau ni anak Ali melalui jalur yang lain, bukannya melalui jalur Fatimah yang terkenal. Kalau macam Hasan dan Husain tu, Muhsin, Zainab, Ummu Kulsum, itu memang anak Ali dengan Fatimah 5 orang. Memang Zainab itu binti Ali. Memang Ummu Kulsum tu binti Ali. Tapi Muhammad ni kerana beliau bukan anak Fatimah, dikhawatiri kalau sebut Muhammad bin Ali, maka orang keliru. Ali ada anak nama Muhammad ke? Jadi disebut Muhammad bin Al-Hanafiyah, ya ada, tapi melalui isteri yang lain, iaitu Bani Hanafiyah yang namanya Khawlah binti Ja'far Al-Hanafiyah. Okay, baik. Itu Zubair bin Bakar menyatakan Samadhu Syi'atu Al-Mahdi. Syiah ni panggil dia sebagai Imam Mahdi. Syiah ni memang macam tu perangai dia. Semua orang nak jadi Imam Mahdi kan dia ni. Dulikanlah. Okey, kembali pada tadi. Jadi bila Ali ni dia malu, dia biasa keluar air mazi tadi, dia rasa malu, maka dia pun minta Al-Miqdad bin Al-Aswad tanya Nabi SAW tentang keadaan diri dia yang kena air mazi tadi. Macam mana nak buat? Maka kata Nabi SAW, fihi al-wudu. Dia kena ambil wudu. Betul lah tadi. Saya nak ambil yang bahagian ni tadi. Lupa pula. Okey. Ataupun dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, tawadda' wa ghsil zakarak. Kamu kena ambil wuduk dan bersihkan kemaluan. Maka di sini ulama pun bahas panjang sebenarnya. Ceritanya panjang. Ini antara cerita yang dibawakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Kitabul Ghusul 1. Zahirnya Ali ada semasa kalau kita tengok lagilah hadis-hadis yang lain. Secara zahirnya berdasarkan hadis-hadis yang lain, semasa sahabat Nabi yang namanya Al-Miqdad radhiyallahu an tanya Nabi SAW, Ali ada dalam majlis tu. Kana hadiru su'ala, beliau hadir dalam majlis tersebut. Cuma beliau malu nak tanya Nabi SAW, beliau pun minta orang lain yang tanyakan, iaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ya? Ini disebutkan oleh hadis yang lain, riwayat daripada Nasa'i. Dalam riwayat An-Nasa'i, faqultu li rajulin jalis ila jambi salhu fasa'alah. Saya pun katalah kepada seorang saya yang duduk sebelah tanyalah Nabi tu pasal saya tadi.
Maka sahabat tadi pun tanya Nabi dalam keadaan Ali duduk sebelah. Maknanya sahabat tu tak sebutlah nama Ali, Rasulullah. Ali tanya ni tapi dia malu. Tak, bukan macam tu. Maknanya sahabat pun tanya direct, Rasulullah, macam mana tu keadaan kalau seorang lelaki keluar air mazi, apa yang perlu dibuat? Rasulullah kata kena ambil wuduk dan kena bersihkan kemaluan. Jadi di sini masa tu Ali ada je dekat sebelah. Ali sendiri yang mendengar soalan dan jawapan tersebut. Ya, cuma Ali minta orang lain tolong tanyakan. Okey, baik. Tapi ada dalam riwayat yang lain pula, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Okey. Sekejap ya. Mana ni? Okey. Ada hadis riwayat lain, yakni hadis riwayat Abu Dawud, Ibn Khuzaimah daripada Sahal bin Hunayf yang menunjukkan Ali sendiri yang bertanya. Jadi pening. Ali ni suruh orang tanya ke dia sendiri tanya? Okey. Baik. Hadis riwayat Nasa'i ataupun riwayat Bukhari tadi, hadis riwayat Al-Bukhari menyatakan Al-Miqdad bin Al-Aswad yang tanya. Satu. Itu hadis Bukhari. Saya minta Miqdad bin Aswad radhiyallahu an tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diri saya ni. Okey, satu. Al-Miqdad, kebanyak ibu-ibu ya. Tapi hadis riwayat Nasa'i pula menyatakan amartu Ammaran an yas'al. Ya. Saya minta Ammar bin Yasir tanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar ke Miqdad yang kena tanya ni? Okey, dua pendapat, dua riwayat. Dan ada riwayat lain pula, riwayat Ibn Hibban dan juga Ismaili, bahawa Ali sendiri yang tanya. Sa'altu, saya sendiri tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini menimbulkan kekeliruan kalangan ulama hadis. Siapa yang tanya sebenarnya? Ali ke, Miqdad ke, Ammar bin Yasir? Okey, satu. Ke sebenarnya ini majlis yang berbeza. Satu majlis tu Ali minta Miqdad tanyalah. Okay, Miqdad pun tanya. Riwayat yang masa lain pula Ali tak puas hati lagi. Minta Ammar pula, Ammar tolonglah tanya Nabi macam mana. Tak puas hati lagi lah. Okey, Ammar pula tanya. Nah, sekali dalam majlis yang lain Ali pula tanya. Adakah begitu? Okey. Maka di sinilah yang kemungkinan yang disebutkan oleh Ibn Hibban bahawa mula-mula Ali minta Ammar yang tanya. Kemudian Ali minta Miqdad yang tanya. Nah, sekali dia sendiri yang tanya. Boleh jadi benda tu berlaku dalam satu majlis, boleh jadi ia berlaku dalam majlis yang berbeza. Macam kadang-kadang kita lah ibu tak kata orang lain. Kita duduk macam kalau Kak Ana ada hari ni Kak Ana? Mana Kak Ana ni? Ustaz, Tak ada. ada hal Quran ni. Okey, contohlah dulu kalau kat kelas rumah Kak Ain tu kan, Kak Ana duduk sebelah Kak Syah kan? Ya. Tanya Kak Syah pun, ataupun bukan Kak Ana, Kak Syah lagi, bukan biasa. Kak Siti kadang-kadang, ni Kak Syah tanya ni Ustaz. Kak Siti tolong tanyakan bagi pihak Kak Syah. Siapa nama-nama kat sini lah, kita dalam kelas kan. Kita dalam kelas, Puan Balkis pun sebut. Ibu Balkis sebut, ni Puan Fauziah tanya ni Ustaz. Puan Fauziah ada sebelah tu je. Okey, baik. Tanya apa dia? Tanya solat sunat ni boleh qada bila-bila ke? Okey, contohlah saya pun jawab, boleh qada bila-bila pun. Puan Fauziah tadi minta Ibu Balkis yang tanya. Tanyalah. Ibu Balkis pun tanya, boleh ke qada solat sunat bila-bila? Saya kata boleh. Puan Fauziah tak puas hati. Ya ke boleh Ustaz? Saya dengar tak boleh pun. Dia pula yang tanya. Mula-mula dia suruh orang lain tanya. Tapi bila dah dengar jawapan tu dia tak puas hati, dia pula tanya. Begitulah Ali. Mula-mula Ali kata, Ammar tanyalah Nabi. Ammar tanya Nabi, Nabi kata macam tu. Tak puas hati. Betul ke macam tu je? Tak perlu mandi wajib ke? Isunya tak perlu mandi wajib ke? Okey. Tanya pula Miqdad. Nak tanyalah sekali lagi. Tanya Miqdad tu pula, Miqdad tanya Rasulullah macam mana? Betul ke Rasulullah? Betul, ambil wuduk je. Ali tak puas hati, Ali tanya, ya Rasulullah. Ni dia. Rasulullah, saya ni biasanya
Mandi je musim-musim sejuk pun. Nabi pun kata, la tafa'al. Tak payah mandi. Apa nak mandi-mandinya bukannya dia hanya keluar mazi, hanya perlu basuh dan perlu kalau nak salat ambil wuduk. Begitu. Ini sampai mandi ni cerita apa? La tafa'al. Maknanya kadang-kadang kita ni tanya 2-3 kali soalan yang sama. Kenapa? Kerana tak berpuas hati dengan jawapan. Rupa-rupanya satu pengajaran buat para guru ialah jangan menyampah dengan soalan banyak kali kerana Nabi pun banyak kali kena tanya soalan yang sama je sebab orang tak puas hati. Tak puas hati, tanya lagi dan inilah pengalaman yang saya lalui pun bertubi-tubi soalan sama ditanya banyak kali. Kenapa? Tak puas hatilah kitanya. Bukan tak tahu, dah sebut dari itu tapi nak tanya lagi lah, betul tak betul? Kita pun kata betul, boleh qada bila-bila masa. Walaupun dah 10 tahun, betul 10 tahun. Kalau 20 tahun, ya 20 tahun. Nak tanya juga 20 tahun, 10 tahun tu. Kalau sehari sebelum mati, ya sehari sebelum mati pun boleh. Sekali mana kita boleh bernafas. Jadi tanya bertubi-tubi tu kenapa? Nak puas hati. Memang confirm boleh qada salat bila-bila masa, tapi bukan semua salat. Bukan semua salat. Jadi maknanya kadang-kadang tu kita bertanya kerana tak puas hati, itu dibolehkan bagi penuntut ilmu, tak ada masalah. Bagi guru, kena layan soalan itu dengan tenang. Ya. Kadang-kadang ada masa juga kita menyampah dengan soalan-soalan tertentu. Soalan macam ni pun tanya juga. Tapi kita nak fikir. Saya pun banyak kali fikir. Kadang-kadang saya pun berhubung dengan guru-guru saya. Saya pun tanya dan saya tahu guru saya pun menyampah dengan soalan saya. Saya dapat agak dia menyampah dengan soalan saya tu, tapi sebenarnya kita nak sebut soalan kita tu bukan soalan tu sebenarnya, dia ada soalan berlapik tu. Kalau guru kita tahu mesej yang kita nak sampaikan tu, barulah dia tahu soalan kita tu bukan soalan ringan, tu soalan berat sebab dia ada berlapis-lapis lagi tu. Jadi saya pun fikir balik, kalau aku ni pun orang menyampah kadang-kadang bila aku tanya soalan, kenapa aku nak menyampah dengan orang? Jadi saya pun layan je lah apa-apa soalan pun, tapi kalau tak larat saya buat tak tahu juga. Kerana banyak sangat kan. Buat tak tahulah dulu, kemudiannya lama bila saya dah okey sikit, barulah kita pun jawab balik kan. Kadang-kadang sebab kita tak tahu jawapan, ataupun soalan tu terlalu kompleks, berbelit-belit. Itu pun biarlah dulu, nanti tenanglah. Tenang tu sebulan kemudian baru tenang, baru jawab balik kan. Okay, baik. Jadi di sini mengajar kita, betapa seorang guru ni yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia melayan persoalan demi persoalan selagi mana atas dasar ilmu bukan mengarut, perlu dilayan dan diberikan kesantunan yang baik. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh bapa mertua yang baik yang melayan al-ashar, ya, al-ashar menantunya yang nama Ali tadi dengan baik, ya. Payah juga nak layan menantu ni, dia lain. Menantu ni sebagian orang, tapi jarang kita jumpa, memang macam anak sendiri. Adalah orang yang saya kenal tu, ya Allah, dia buat menantu ni macam anak dia sendiri. Memang boleh bergurau tu pelik, bukan macam anak sendirilah. Anak sendiri pun mana ada bergurau macam tu. Macam kawan. Dia mana-mana nak mengikut. Kawan kenalan saya tu, suami isteri nak pergi mana-mana pun mak nak mengikut. Aduh. Diorang naklah berdua-duaan juga pergi bercuti. Tapi ada je gangguan daripada mak mertua ni. Tapi diorang memang baik. Kalau salah seorang tak ada, diorang jadi macam tak macam kosong je. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Abu Bakar pun menantu kan. Mertua. Saya pun dah silap macam. Abu Bakar pun mertua Nabi SAW. Tapi Nabi tu lain lah, dia pangkat Nabi kan. Walaupun Nabi tu menantu, tapi dia pangkat Nabi. Jadi bapa mertua berkhidmat untuk Nabi. Apalagi Abu Bakar muda daripada Nabi SAW sekitar 2 tahun. Umar muda daripada Nabi sekitar 10 tahun ke 12 tahun. Uthman lebih tua daripada Umar. Uthman lebih tua daripada Umar. Baik. Ali itu muda lah. Ali itu muda. Dan Umar ni dia ada abang namanya Zaid tapi tak popular. Tapi abang dia masuk Islam awal dan mati dalam perang. Okey, baik. Okey, Ibu ada sebarang soalan untuk kita bahaskan? Fadhal.
Ustaz, bagi pihak Kak Syida lah kan. Selalu Mm-mm. tanya soalan kat Ustaz kan. Tapi bukan kita berulang-ulang tanya soalan tu bukan kita suka-suka, tapi kita rasa lebih nak confidence tu untuk beramal Mm-mm. dengan apa kita tahu kan. Macam Ya, isu ya. bulan Rejab Ustaz pun tak larat nak jawab dia kan bulan Rejab ni. Soalan yang sama dia tanya kan. Setiap tahun soalan sama tanya. Kita pun dah macam kita dah immune dah dengan soalan tu, tapi nak bila jawapan daripada Ustaz, orang akan confident. Kecuali kalau kita bagi jawapan, orang akan macam benda ni macam biasa je. That's why kita nak refer dekat Ustaz juga. Ustaz bukannya sengaja nak bertanya soalan tu Ustaz. Nak kata kepuasan dalam beribadah dan juga orang kata, satu orang kata macam okey ini Ustaz yang bagi tahu, saya cuma sampaikan saja. Orang lebih orang kata lebih syakna, lebih alert lah benda tu kalau dia nak buat juga benda-benda yang tak disebut dalam hadis ke apa semua kan. That's why yang bulan Rejab ni, setiap kali bulan Rejab, Syakban, benda tu akan timbul balik Ustaz. So kita orang Betul. pasti tanya, kenapa kita nak simpan Ustaz saja untuk confidence kat masyarakat lah insya-Allah. Okey. Tapi Janganlah dah Ustaz confident jadi kan? soalan kita orang tu. Dah confident kan? Bulan Rejab tak ada apa-apa. So kalau tanya lagi tak ada apa lah. Jawab macam tu terus. Susah juga nak meyakinkan dia orang Ustaz. Tapi dia orang mesti lagi lah Ustaz. Macam susah jugalah. Kak Syida pun diam dia Ustaz. Tak tahu cakap macam mana dah Ustaz. Sebab ada dia orang beramal dengan hadis-hadis yang lemah tu. Orang hadis dhaif hadis lemah masih boleh beramal walaupun dia lemah. Dia bilang macam tu lah Ustaz. Okey, saya faham. Okay. Ada suara tempat saya ni pun tanya, mengurusi lah tanya, ada muslimat nak buat bacaan Yasin sempena malam Isra' dan Mi'raj. Saya tak nak dah berdolak dalik, saya kata bid'ah, terus cukup. Letih dah kita nak guna bahasa lembut-lembut. Kalau boleh janganlah buat Tuan Haji buatlah benda lain, tak ada dah, bid'ah terus. Rambut dah. Kalau benda yang terbuka, saya okey. Benda yang ulama dulu buat, walaupun kita tak setuju, kita takkan kata bid'ah. Tapi kalau benda tu benda baru nak buat, tak pernah orang buat baca Yasin malam Isra' dan Mi'raj. Tiba-tiba ada orang nak buat, saya tak boleh nak consider dah. Saya kata terus yang direct bid'ah. Sebab zaman sekarang ni, zaman orang takut nak sebut kata bid'ah, nanti dicop sebagai Wahabi. Letih lah kita, letih lah macam ni. Sedangkan orang yang paling banyak menyebut bid'ah dan menentang bid'ah ialah Nabi SAW dan para sahabat. Dan kalau orang tanya, buat benda ibadah pun tak boleh ke? Bid'ah ke buat ibadah? Kita jawab balik. Memang bid'ah ni berlaku dalam bab ibadat je. Tak ada bid'ah berlaku dalam bab benda lain. Tapi ada orang yang suka mempermain-mainkan agama. Dia kata apa? Waalaikumsalam. Silakan Dato'. Kata contohnya dia sebut kalau macam tu naik unta baliklah kita. Dalam bahasa hati kita ni geram. Kau ni memang tak faham betul lah. Bid'ah tak berlaku dalam bab teknologi, dalam bab perkembangan dunia. Unta, kereta apa, tak ada bid'ah tu. Kalau lah kau kata, kalau kita nak ikut Nabi naik unta, maknanya kau ni memang duduk zaman mana tak tahulah. Ya? Bid'ah ni benda yang melibatkan amal ibadat je. Dia takkan berlaku dalam bab kenderaan. Dia takkan berlaku dalam bab rumah dan sebagainya. Tak ada. Yang tu benda kena jelas. Ya? Benda perlu kita fahami dengan baik. Baik. Ustaz, sebab apa yang susahnya ialah dalam kita nak memerangi bid'ah ni, ada ustaz-ustaz yang terkenal, ustaz ke ustazah ke yang diorang yang mengutarakan benda-benda amalan-amalan ni. Jadi bila kita sebagai orang yang bukan ada title ustazah ataupun ustaz ni cakap, nanti diorang bidas balik. Ustazah tu cakap, ustaz tu kata. Jadi ini yang jadi masalah dalam kita nak betulkan bid'ah tu Ustaz. Itu yang susah. Sebab apa? Setiap kali bila kita ni, bila datang benda macam ni, ada juga ustaz dengan ustazah yang itu, diorang lah yang mengutarakan benda-benda ni. Jadi kalau saya rasa, kalau dapatlah ustaz dan ustazah tu, orang-orang ustaz dan ustazah yang lain yang pegang kepada ni, memberikan teguran kepada ustaz. Ustaz yang ustazah yang beria, dia yang mengutarakan. Belum masuk bulan, dia dah cakap dah. Jadi ini yang menjadikan kita orang ni kan
apa ni, dah nak pegang kat sini sekarang ustaz ni kata tak apa. Ini amalan, ni doa je. Jadi itu yang sebab kita orang ni jadi ujung ni kita tak tahu. Kalau misal kata ustaz-ustaz boleh tak ustaz-ustaz Ustaz Syabuddin telah dah cuba very tapi cara dia lah harsh. Dia nak cakap bahawa ustaz tu bila dia bercakap tak ada dia tu. Tapi kena pula ustaz lain pula yang kata dia ni apa. Jadi itu yang sebab. Saya rasa itu masalah ni akan berterusan ustaz. Setiap kali Rejab ke Ramadan ke datang ada banyak bid'ah yang akan ada. Sebab yang mengutarakan ialah ustaz juga. Jadi macam mana tu? Betul-betul. Ibunya saya setuju sangat. Masalah agama kita ni disebabkan orang agama sendiri. Kak Syida, bunyi bising ke di rumah saya ni? Tak ada ustaz, saya tak dengar pun, tak tahu sebab-sebab Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Sebab ada orang datang mesin rumput. Dia punya agenda menghalang kelas kita ni. Asal kelas kita je mesin rumput ni. Ustaz. Itu ustaz ni. Assalamualaikum. Betul. Ustaz. Betul Ustaz. Apa dia? Lepas tu kalau ustaz yang mulakan kuliah macam Ustaz Endang tu kan, baca hadis wa kullu mudassir bid'ah wa kullu bid'ati dalalah tu kan. Memang confirm kena cakap Wahabi. Ustaz saya pun jadi serba salah. Betul. Terima kasih Kak Anisha. Ustaz, saya nak tanya. Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Sebab rasanya masalahnya sebab yang mula-mula bawa istilah bid'ah hasanah ni Saidina Umar dalam mengerjakan solat tarawih. Jadi orang menggunakan perkataan tu sedangkan waktu tu tujuan dia lain. Jadi perkataan tu digunakan sampai sekarang. Okey. Yang kata banyak Ibu Balkis, yang Umar kata ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah inilah. Tapi ulama bahas balik. Bid'ah ni perlu dipahami dalam dua konteks. Satu konteks bahasa, yang satu lagi konteks istilah. Dari sudut bahasanya, kita setujulah ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Tapi daripada sudut praktikalnya, semua bid'ah ialah buruk. Bid'ah sudut bahasa ni ialah benda-benda baru. Benda-benda yang baru. Contohnya kita buat kelas hari ni. Mana ada zaman Nabi SAW buat kelas lepas maghrib, buat kelas lepas subuh, kuliah duha pula. Mana ada zaman Nabi. Tapi ia merupakan dari sudut bahasa bid'ah, dari sudut bahasa, ia merupakan benda baru yang baik. Tapi sudut praktikalnya, ada halangan untuk menuntut ilmu pada bila-bila masa. Tak ada halangan. Maka kita standardkan. Di masjid ada standardnya, lepas maghrib dan lepas subuh, hujung minggu ada kelas. Bagi kaum wanita pula ada kelas khas pada waktu duha sebagai contoh. Samalah dengan universiti, dia ada kelas dia pukul berapa sampai pukul berapa jam semester. Di sekolah pun dia ada kelas pukul berapa sampai berapa, ada kelas prepnya, ada kelas tambahan dan sebagainya. Jadi sudut praktikal tak ada masalah. Solat tarawih berjemaah yang dilakukan oleh Umar pada asasnya memang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi pun pernah solat tarawih jemaah, cuma Nabi tinggalkan kerana khawatir orang menganggap ia sebagai wajib. Jadi begitu. Okey, baik. Jadi itulah masalah, tak apa. Kita teruskan ke Al-Miqdad, sahabat Nabi yang ada ni, Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an. Rupanya nama sebenar beliau ialah Al-Miqdad bin Amr. Itu nama beliau ya. Okey, salah seorang sahabat yang awal memeluk Islam, Al-Miqdad bin Amr bin Sa'labah bin Malik bin Rabi'at al-Quda'i al-Kindi al-Bahrani. Bangsa Quda'ah. Beliau daripada Bani Quda'ah, Al-Quda'i, Al-Kindi, Al-Bahrani. Saya tak tahu Kindi Bahrani tu apa. Kena tengok balik.
Okey, tapi kenapa beliau dipanggil Al-Miqdad bin Al-Aswad? Kerana Al-Miqdad bin Al-Aswad, kerana beliau dipelihara, dijaga oleh seorang yang bernama Al-Aswad bin Abdi Yahud Az-Zuhri. Fatabanna. Al-Aswad tu ambil dia jadi anak angkat, jaga dia masih kecil lagi. Jadi sebab dia dijaga oleh Al-Aswad, maka beliau dikenali sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Okay. Kemudiannya ada macam-macam lah cerita. Ada yang cerita lain. Tapi antara ceritanya lah, Miqdad ni dia dibesarkan oleh Abdi Yahuz Az-Zuhri. Al-Aswad bin Abdi Yahuz Az-Zuhri. Beliau terlibat perang Badar dan macam-macam lah kehebatan Al-Aswad ni. Sehingga kan kalau Syiah sendiri pun mereka mengiktiraf beberapa sahabat Nabi, iaitu Salman Al-Farisi, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Inilah orang-orang yang mereka iktiraf. Okay. Katanya kana Adama tiwalan. Beliau ni orang yang tinggi. Adama, kulit sawo matang. Tiwalan, tinggi. Rasa macam tu rasanya. Zabatnin, orang yang berisi sikit badan dia. Ash'arar ra'si, orang yang jenis Ash'arar ra'si ni apa maksudnya? Berambut lebat ke? Tak tahulah saya. Tapi itulah antara karakter beliau, dan beliau ni berusia dalam 70 tahun. Dia sekitar 70 tahun. Okey, itu panjang cerita Al-Miqdad bin Al-Aswad ni ya. Seorang sahabat Nabi yang terkenal lah, tapi orang Syiah guna nama dia. Nama Abu Dzar, nama Salman, itulah. Dia kata sahabat Nabi semua kafir, melainkan 3 orang tu je. 4 orang, seorang lagi siapa dia tak tahu. Okey. Jadi satu lagi sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir, dan Ammar itu lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ammar lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, ada sebarang soalan lain lagi ke, Kashidah? Saya rasa tak sempat dah masuk hadis yang baru. Yang Muhammad bin Al-Hanafiyah ni, dia dikaitkan dengan Syiah kan? Maknanya Syiah ni dengan keluarga Ali, mereka memang maksudnya masuk kat Syiah sebab ada kaitan dengan Fatimah, walaupun dia bukan daripada susu galuh Fatimah kan, tapi dia masukkan juga dalam kefahaman Syiah. Jadi sebab Ustaz kata tadi dia apa? Imam Mahdi. Tokoh Imam Mahdi. Jadi macam mana Syiah pandang keturunan daripada Khawlah ni Ustaz ya? Selalu kita dia orang muliakan Fatimah. Kan? Patutnya menjadi Fatimah kan? Anak Fatimah semua kan? Tapi ini daripada Khawlah. Khawlah dia asalnya kalau ikutkan daripada hamba lah kan? Dia Imam Mahdi di peringkat Syiah sendiri pun Kak, dia ada macam-macam grup pula yang dia senaraikan nama-nama Imam Mahdi kan. Okey, nama-nama Imam Mahdi tu pun berbeza-beza mengikut grup masing-masing. Jadi maknanya ada khilaf jugalah. Syiah ni pun ada grup-grup dia juga. Yang ni kata yang ni kata yang ni pula. Jom, saya pun tak pernah tengok benda ni. Saya tahu benda tu, cuma saya tak pernah cari nama-nama Imam Mahdi ni. Cuba kita tengok. Asma al-Imamiyah Inda Syiah. Okay. Saya tak tahu ada tak ada ni, tapi mereka berbeza-beza lah nama-nama imam tu kan. Mahia Asma'ul Ma'sumin Al-Bar'ata Asyar. Okay, ni memang Syiah ni punya ni. Asma' Al-Isna Asyariyah wa sababu bukan yang lain, cerita lain. Man Al-A'immah. Al-A'immah Isna Asyar Inda Syiah. Okey, ni boleh tengok lah ni. Ni laman web Syiah lah ni.
Yang ni bukan nama web Syiah rasanya. Al-A'immatu Al-Isna Ashar. Okey. Tengok ni dia punya nama-nama ni. Syiah punya lah ni, ibu sekalian. Al-Syekh Saleh Al-Kirbasi. Okay, ni nama-nama imam dia mula dengan Nabi SAW. Ada 14 tu, termasuk Nabi dan juga Fatimah. Tu barulah yang 12 tu. Ali, Husin, Hasan, Husin, Ali bin Husin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far bin Muhammad Sadiq. Maknanya ia kata Muhammad bin Al-Hanafiyah Imam Mahdi itu pandangan yang terpencil lah kita katakan, ya, pandangan terpencil. Ja'far bin Sadiq, Musa Kazim, dipanggil Musa Kazim. Al-Imam, semuanya Al-Imam ni. Ali bin Musa Ar-Ridha, semua yang saya kenal ni. Yang bawah ni baru saya tak berapa kenal. Ini pun biasa ni Muhammad bin Ali Al-Jawad, Ali bin Muhammad Al-Hadi, Al-Hasan bin Ali Al-Askari memang popular. Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari Al-Mahdi Al-Muntazar. Oh, Ajjalallahu farajah. Nampak tak dia punya beza dia tu? Cuba ibu-ibu tengok. Yang ni semuanya alaihi salam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi alaihi salam alaihi salam alaihi salam alaihi salam. Bawah ni Al-Imam Muhammad bin Hasan bin Ali Al-Askari, anak ni ayah dia lah ni, Al-Hasan ni. Muhammad bin Al-Hasan bin Ali Al-Askari Al-Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ajjalallahu farajah, semoga Allah mempercepatkan dia keluar. Kerana dulu Muhammad bin Hasan ni entah ke mana dah pergi, mati dah kot. Memang matilah. Dia pun buat cerita sebenarnya dia bukan mati ya. Kerajaan Uthmaniyah bukan Syiah. Saya tak pernah dengar pula kerajaan Uthmaniyah Syiah. Kalau Fatimiyah di Mesir Syiah, dan Universiti Azhar permulaannya dibuka oleh orang Syiah. Asal Universiti Azhar. Okey. Jadi Muhammad ni dia masa tu dia berjalan dan dia terjatuh dalam lubang. Bila jatuh lubang tu tak keluar sampai sekarang. Maka mereka menunggu bila Muhammad bin Hasan Al-Askari ni nak keluar. Dan bila dia keluar, dialah yang jadi inilah apa nama Al-Imam Al-Mahdi. Okay. Itulah cerita dia ya. Dia pun bawa hadis Imam Bukhari ni. Imam Bukhari bawa satu hadis yang Nabi SAW kata, yakunu isna asyara amiran, nanti ada 12 pemimpin. Inilah pemimpin yang inilah dia sebut. Memanglah ada hadis yang kata 12 pemimpin, tapi tak kata kawan-kawan ni pemimpin. Rekaan mereka ni 12 tu tak disebutkan apa namanya oleh Nabi SAW ya. Ni. Tengok mereka bawa lagi hadis tu satu-satu sebut nama. Masya-Allah, subhanallah ya. Mereka ialah khalifah-khalifah selepas tu, wahai Jabir, pemimpin-pemimpin orang Islam. Ba'di awaluhum Ali bin Abi Talib, kemudian Hasan, kemudian Husin, kemudian Ali bin Husin, kemudian Muhammad bin Ali dikenali sebagai Al-Baqir, kemudiannya Ja'far As-Sadiq, kemudian Musa bin Ja'far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali. Oh, macam tu. Satu-satu punyalah penipu Syiah ni. Ni siap ada lukisan. Dia memang suka benda-benda macam ni. Benda-benda yang bersifat khayali-khayali. Ada gambar burung apa ni. Kalau tengok dalam web Syiah macam ni ya. Dia punya style dia. Gambar-gambar imam apa. Jadi pening kita ibu-ibu sekalian nak layan geng Syiah ni. Termasuklah mereka terlampau memuliakan sahabat-sahabat tertentu. Cuba tengok. Macam ni lah dia punya style dia. Ada gambar-gambar macam ni. Dia ada gambar-gambar, ada objek untuk dia macam satu penyembahannya pula. Betul. Dia orang punya penasihat internet kata semua sebut nama Sayyidina Ali. Oh, saya tak maksudnya macam mana Kak Serina? Dia macam mana tu? Ustaz, rumah akak ni tengah apa ni, baiki pipe tu jadi bising. Oh, tak apa Kak. Sekarang ni okey je Kak. Apa Kak cerita je sikit.
dia orang punya pledge tu kalau macam daripada daripada dia punya anak raja tu nak jadi raja, dia ada satu angkat sumpah ni lah, dia panggil pledge tu. Dia akan sebut imam-imam ni, dia akan sebut imam-imam ni sampai Sayyidina Nadi. Lepas tu dia akan sebutlah Muawiyah apa semua tu, dia akan sebut tapi nama-nama Sayyidina Abu Bakar, Uthman, ni semua dia tak sebut. Sampai Ali, lepas tu Muhammad Rasulullah. Dia tak itulah saya konflik, dia orang ni Syiah ke? Kenapa dia orang ikut dia orang sebut nama-nama ni, nama-nama yang Ustaz sebut. Dia akan sebut dia orang ni keturunan ni, lepas tu sampailah kepada Rasulullah, lepas tu dia akan angkat sumpah lah. Dia macam angkat sumpah, dia ada sumpahan dia tu untuk jadi raja. Oh. Kat mana Kak jumpa kat mana ni? Saya baca dan dalam apa. Okey. Macam Saya tak tahulah Kak, saya maklumat tu memang di luar pengetahuan saya. Masih banyak kan Kak Sanina? Tapi kalau Ustaz rajin tengok dia punya cerita-cerita sejarah dia tu kan, ataupun tata cara dia orang nak naik. Saya selalu YouTube ada kot tata cara nak naik jadi khalifah tu, nak jadi raja tu. Dia ada upacara khas tu, cara tu. Lepas tu dia akan memanah. Uthmaniyah sebab tu dia memang yang akak tengok tu memang Uthmaniyah lah, sebab yang itu yang paling dekat dengan kita, yang orang boleh macam ada recording sikit lah, tapi dia record tu dia mainkan semula, cuma yang dia ambil tu daripada buku. Yang zaman-zaman yang sebelum tu Abbasiyah, Muawiyah tu tak banyak record, sebab diorang masa tu zaman yang kegemilangan ilmu tu di zaman Uthmaniyah tu kan. So diorang banyak recording, bertulis. Jadi itulah saya tengok baca-baca benda tu, saya kata macam kenapa diorang ni sebut Ali? Adakah sebab diorang ni tu dia sebutlah diorang keturunan Muawiyah, disebut dia keturunan Muawiyah. Dia macam bukan ke Muawiyah dengan Ali ni macam seteru. Tapi macam tu lah tu dia sebut diorang ni keturunan Muawiyah. Lepas tu tapi diorang sebut Ali. Sampai yang tertingginya Ali, lepas tu Muhammad Rasulullah. Tak sebut yang lain, semua tak sebut. Okey. Oh, yang tu saya kena study juga tu. Saya pun tak tahu. Terima kasih banyak Kak Sarina atas maklumat yang baru. Barakallahu fikum. Nanti ada masa kita cuba study. Dan kalau Kak Sarina ada maklumat tu, boleh dikongsikan dalam grup ya. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Kak. Saya punya link tu Sarina. Di YouTube Tak, saya baca tu dalam buku Kak. Dalam buku. Dan saya tak ingat buku tu. Saya baca. Tak apalah, nanti-nantilah kalau Kak tak jumpa tu bolehlah bagi. Kadang-kadang baca kat library. Sukalah tengok kan? Benda-benda sejarah ni. Dia ni banyak record lah. Macam banyak zaman tu, zaman kegemilangan ilmu kan. Jadi dia banyak ada recording. Maksudnya dia ada banyak tulisan-tulisan. Catatan dia orang. Betul, kerajaan Turki Uthmaniyah amat mementingkan catatan, sebab tu sejarah dia kemas, lengkap. Dan zaman Sulaiman Al-Khalili tu. Sulaiman Al-Qanuni. Qanuni tu. Zaman tu lagi banyak, sebab dia orang yang sangat mencintai ilmu. Betul. Beliau digelar Al-Qanuni sebab beliau pakar dalam bidang undang-undang. Dan kita kata apa ya, saya pun dah lama tak dengar nama Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sebab tu Sultan Al-Fatih pun dia minta orang lukis gambar dia supaya orang tahu sejarahnya. Inilah dia, memang muka lukisan tu lebih kurang muka dia macam tu lah, kita katakan. Baik, ada sebarang soalan lain ibu-ibu? Silakan, kita ada 3 minit lagi insya-Allah. Ustaz, berkenaan dengan bulan-bulan haram kan, Rajab, Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah. So Rajab ni salah satu daripada, sebab kan, minta maaf Ustaz, sebab Rahidah terpaksa huraikan sikit nak kongsi dengan Ustaz Lam. Ni sebab benda ni memang setiap tahun kita akan menghadapi masalah yang sama lah. Bila masuk Rajab, bila masuk Sya'ban kan, macam Muharram, ada amalan tertentu kan.
Tapi sebenarnya kita perlukan bimbingan pada ustaz kan, pada asatizah untuk menerangkan kepada masyarakat kan. Tapi mungkin yang dikatakan peningkatan ilmu itulah kan, tapi sebab setengah-setengah pihak tu jelas daripada asatizah yang kualiti lah, yang ada PhD, yang ada apa kata macam-macam lah kalau dia punya tingkatan pelajaran dia tu semua kan. Dia menyampaikan okey, you amalkan benda ni untuk bulan Muharram, bulan Rejab sekian macam ni. Ada zikir Rejab sekian macam ni. Lepas tu tapi sebenarnya bila sebenarnya kita ni, kefahaman kita untuk bulan Rejab tu sebenarnya, Rejab tu berada di bulan-bulan haram. Sudah pasti pahala yang Allah gandakan melebihi, ada yang pendapat mengatakan sampai 700 kali ganda kan. Semua ibadah kita lakukan, sama ada puasa ke, zikir ke, apa saja ibadah kita yang baik-baik Allah akan gandakan. Begitu juga keburukan kita lakukan. Maknanya tak terhadlah kepada memang ada kat Syidah diajar ada zikir untuk Rejab tu. Memang ada, tapi tak ada pula daripada kita dah belajar kan, kita pandai, tapi kita dah belajar, kita macam memerlukan sandaran kan, daripada mana, sanad daripada mana, tapi tak ada. Ini ada dalam Quran, ayat Quran ni bagus untuk kita amalkan. Jadi bila kita beramal dengan ni, dia ada kaitan dengan Rejab. Sebab itu kita kena banyak istighfar, kita kena banyak istighfar, berselawat, macam tu lah berzikir pada Allah kan. Jadinya Ustaz kan minta maaf Ustaz, sebab benda ni berulang setiap tahun Ustaz tahu. Sebab kita pun tak tahu cakap macam mana dah. Sebab dia orang bagi zikir-zikir tu memang kata memang daripada Al-Quran, tahu apa istighfar semua tu. Itu yang jadikan masyarakat dia macam confused kan. Hanya bulan Rejab tu apa-apa saja buat pun memang kata still there lah, pahala tu memang ada yang Allah janjikan. Masalah kat situ Ustaz. Masalah nak memahami kepada rakyat, kepada masyarakat tu kan. Yang Muharram tu apa, yang Rejab ni sebenarnya ni setiap bila apa, sebab Isra Mi'raj pun kita pendapat ada berbeza, mengatakan ada 7, ada kata sekian-sekian kan Ustaz kan. Jadi macam bila sampai je Rejab ni, bila kita beramal dengannya, macam kita diam je lah. Tapi bila kita nak sampai kepada masyarakat tu, benda tu satu complicated Ustaz kan. Tapi kita kena bagi tahu sebab kesian dah tua-tua pun masih lagi terikat dengan amalan kan macam moyang, tapi benda tu peningkatan ilmu lah kot kan. Itu sebab dia orang tak belajar. Itu yang kadang sampai bukan aku Ustaz, kadang-kadang bertanya soalan kat Ustaz macam Kak Syidah ni soalan sama je, tak tahu kan. Tapi benda tu nak sampai kepada masyarakat, bukan kita pandai tak, tapi bila kita dah diberitahu oleh Ustaz sekian, jadi kita dah sampai kepada masyarakat tu macam kita tak pandai cakap mungkin agak ni Ustaz. Itu yang kita rasa macam kongsi yang Ustaz kata, kita nak belajar pula akhirnya berkaitan dengan malu bertanya soalan kan. Jadi ada kaitan juga dengan apa yang benda berlaku setengah Rejab ni, siap baca Yasin apa semua kan. Nak baca Isra Mi'raj, baca Yasin semua, ya Allah Tuhanku. Yang benda tak berlaku pun, benda tak terfikir pun kita akan baca Yasin di malam Isra Mi'raj. Apa sebenarnya dia orang nak tu dalam Isra Mi'raj tu, betul ke malam tu Isra Mi'raj kan? 27 Rejab tu kan. Sebenarnya pendapat tu tak ni mesti berbalah lagi para ulama kan. Sebenarnya Kak Syidah, semasa saya belajar dengan Habib ni, memang ada malam bulan Rejab. Memang ada. Memang ada. Jadi bila kita tanya, kan kita belajar mengata-kata. Bila kita tanya, memang marah. Memang dia marah. Dia macam bagilah macam-macam dalil lah dia bagi kan. Jadi yang kita dah belajar, kita tahu dalil tu tak kuat kan. Tapi tak apalah. Sampai saya rasa satu ketika tu ada seorang yang bertanya tu, seorang abang tu lah ditanya. Lepas tu sampai Syekh kata, kalau kamu tak nak buat tak apa, jangan halang orang nak buat. Kamu tak nak beramal tak apa, jangan halang orang nak beramal. So macam itulah. Jadi saya kata abang tu pun macam tak datang dah majlis-majlis Syekh. Saya rasa macam dia orang memang, terutama yang belajar dengan, maaf lah saya sebut dengan Abi Umar kan, dia orang memang ada. Setiap malam tu ada 10 zikir yang dibacakan oleh Syekh, kami semua kena ikut. Ikutlah bacaan tu. Ada dalam buku-buku zikir kita orang pun ada. Cuma semenjak PKP ni tak boleh buat majlis buka, dan Syekh pun dah tak buat. Kalau saya selepas tu dia buat pun dalam skala lebih kecil kan, jadi kita tak pergi dah lah. Dulu saya masa tak tahu pun ikut juga. Jadi macam kita dengar je lah orang ni bala dalam majlis Syekh pun ada. Tapi macam
lama-lama tu tak adalah, tak lama-lama sekarang kita pun dah tak amalkan lah benda-benda tu. Cuma nak dikatakan kenapa masih ada macam Kak Syida kata orang masih tak faham. Sebab memang ada orang ajar. Memang ada. Dan Syekh Habib ni memang ramai mengikut dia. Betul. Jadi tak boleh nak kata bukan amalan nenek moyang. Sekarang ni pun ada. Orang yang baru nak belajar agama kan, dia orang pergi, ada majlis ilmu, dia orang pergi. Dia memang kedatangan Rejab tu, kalau dia akan beritahu hari ni malam pertama, malam Jumaat pertama bulan Rejab. Apa amalan-amalan dia bagi tahu. Lepas tu malam terakhir bulan Rejab dah tinggal, dah berapa banyak istighfar, dah berapa banyak selawat. Syekh akan tanya dan tanya. Berapa banyak Quran dah baca, berapa banyak, tak nak bersedia untuk Ramadan ke. Sedangkan sahabat Rasulullah bersedia 6 bulan sebelum Ramadan lagi dah. Habis Syawal tu dah mula berdoa untuk jumpa Ramadan. Kita ni nak buat bulan Rejab, lepas tu tak boleh lah, kamu dengarlah cakap Wahabi. Dia marah betul dengan Wahabi. Marah betul. So macam tu memang ada lah sebenarnya. Kalau orang tak ikut memang tak tahu. Jadi saya pun dah tak ikut situ. Terima kasih Salina. Bukan apa Ustaz. Just nak sampaikan kata kegelisahan, kegusaran hati lah. Katakan nak sampaikan ilmu pun, ilmu cetek. Tahap orang kata tahap ilmu tak sampai nak disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain-lain kan. Jadi kita amalkan diri sendiri untuk anak-anak beranak, dan juga kalau ada rezeki, kalau diizinkan Allah dengan kefahaman orang lain tu, minta Allah buka pintu hati diorang lah kan. Kita tak ada selebih ni, kita tak mampu lah kan. Berdoa sajalah Salina ya. Kita mampu. Jangan cakap lah kan. Maksudnya kena sentiasa belajar. Satunya bila belajar bab hadis ni agak sensitif sikit lah kan. Kita kan belanja benda-benda baru banyak kan. Tapi syukur dah banyak benda baru kita dari ibadah, solat semua, puasa kita semua dia top up lah. Amalan kita yang lepas ni. Sorry Ustaz, masa Ustaz ya. InsyaAllah terima kasih Ustaz atas ilmu sampaikan pagi ni. Tinggal lagi satu tajuk lagi ya Ustaz ya. So nanti insyaAllah lah kita, ni pun bab wuduk ni pun interesting juga Ustaz. Banyak lagi mak-mak ni yang terlepas yang tak buat benda-benda ni kan, sunnah-sunnah ni kan. Betul. Okey. InsyaAllah Ustaz, jazakallah khairan katsira atas ilmu sampaikan pagi ni. Kita jumpa lagi pada minggu depan. So sekiranya soalan-soalan yang diajukan dalam grup tu, mohon Ustaz respon je lah untuk meraknikan anak-anak murid Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Nanti sama. Jadi sahabat-sahabat semua, kita endkan sesi pagi ni dengan tasbih kafarah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Syida, terima kasih Ustaz. Allah khairan Kak Syida semua. Jadi jangan siapa dia kongsi-kongsi. Kak Syida tak pandai sangat buat tu kan, buat IT ni kan. So ada bantuan sahabat-sahabat Liza, alhamdulillah. So terima kasih sahabat-sahabat semua. Kak Syida rasa kita manisan dah bila belajar hadis-hadis ni. Orang kata memang nampak lah dari segi kita punya orang kata ilmu tu. Bukan kata ilmu, dari segi kita bertindak ke hadapan lah, memperbaiki solat kita, memperbaiki kita punya ibadat-ibadat yang lain juga kan. Melalui hadis-hadis kan, hadis yang sahih tu apa yang sebab dah buat. Jadi sahabat-sahabat semua, sekiranya ada pengajian hadis yang macam Fathul Bari ni, join lah. Sebab benda-benda tu Fathul Bari dia apa tu karangan tulisan daripada imam ulama yang besar kan. Jadi dengan itu kalau untuk sesi yang seterusnya Ustaz akan buka bab wuduk. Ini bab penting juga ni. Ibn Hajar Al-Asqalani ni memang besar ilmu ulama hadis lah kan. So insyaAllah lepas ni kita ada satu tajuk lagi, kita akan sambung bab wuduk ni. Masya-Allah subhanallah, alhamdulillah kita akan belajar dalam kitab ni. So dengan itu Kak Syida endkan sesi pagi dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Syida. InsyaAllah jumpa lagi besok dengan sesi Tadabbur Surah Al-Mu'minun ya, insyaAllah. So terima kasih sahabat-sahabat semua, jumpa lagi. Terima kasih Kak Syida. Bersama Seri.